Dari segi hadis yang menyuruh membaca Quran di atas kubur, tidak ada hadis. Cuma ada qaul yang disandarkan kepada yang disebut oleh Al-Imam Nawawi, yang menyatakan Al-Imam Syafi'i kata baca Quran di kubur mungkin menyebabkan turun rahmat. Tapi qaul itu disandarkan kepada Imam Syafi'i, tapi tak ada satu riwayat daripada penulisan Al-Imam Syafi'i sendiri. Ulama-ulama, saya balik sedikit sebelum nak faham isu tu. Ulama-ulama terbahagi kepada dua pendapat. Bacaan Al-Quran kepada si mati sampai ataupun tak sampai, dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah pendapat yang menyatakan bacaan Quran tak sampai kepada si mati, pahala tu tak sampai. Pendapat ini dipelopori oleh Al-Imam Syafi'i sendiri, dan ini yang disebut An-Nawawi sebut dalam Al-Minhaj, dan An-Nawawi juga sebut dalam Syarah Sahih Muslim, bahwasanya ini pendapat Al-Imam Syafi'i, bahwasanya Al-Quran baca tak sampai kepada si mati. Bahkan sesiapa yang baca tafsir Ibnu Katsir semasa Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, insan tak akan dapat melainkan apa yang dia kerjakan, maka Al-Imam Ibnu Katsir menyebut bahawasanya telah menjadi pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahawasanya di atas alasan, di atas ayat ini Al-Imam Syafi'i berpendapat tak sampainya bacaan Quran pada si mati, kerana setiap orang akan diberi berdasarkan kepada amalan dia sahaja. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Setengah orang tu dia tak tahu, dia dengar pendapat orang kata tak sampai, dia ada Wahabi, dia kata tak betul. Wahabi restoran Japan, wasabi, Japanese restaurant. Ini bukan pendapat, ini pendapat Al-Imam Syafi'i, disebut dalam kitab-kitab Al-Syafi'i. Tak ada kaitan dengan geng-geng Saudi, tak ada kaitan dengan mereka. Al-Imam Syafi'i, walaupun kemudian mazhab Syafi'i telah memilih pandangan yang berbeza dengan imam mereka, tapi ini adalah pendapat dia. Dan alasan lain Ibnu Katsir sebut kerana tak pernah ada satu contoh praktikal daripada sahabat Nabi, daripada Nabi dan para sahabat. Dan dia sebut lau kana khairan lasabaquna ilai, jika benda itu baik, nescaya sahabat akan mendahului kita. Kita tak sempat buat, mereka akan mendahului kita. Okey, pendapat yang kedua, pendapat ini disebut dalam mazhab Hanafi, dan selain daripada mazhab Hanafi, Ibn Taymiyah juga macam taklah begitu bangkang sangat pendapat ini, dan disebut oleh Al-Imam Ibn Salah dalam mazhab Syafi'i juga. Dia menyatakan bahawasanya bacaan Quran sampai kepada si mati jika Allah mustajabkan doa. Contoh, kita baca qul huwallahu ahad, ada pahala. Kemudian kita minta Allahumma ja'al sawaba ma qara'ana hadza li fulan wa fulan, ya Allah jadikanlah pahala bacaan ini untuk fulan dan fulan. Kalau Allah mustajab doa tu, maka dia dapatlah. Kita baca Fatihah, Fatihah ada pahala tak? Ada. Kemudian kita minta pahala Fatihah bagi kepada si fulan. Kalau Allah mustajab, dapat. Kalau tak mustajab, tak dapat lah. Tapi possibility untuk dapat tu ada kalau Allah mustajab. Kalau tak mustahil, Allah mustajab. Golongan yang kata tak terima ni, dia kata Aisyah telah tanya macam mana nak buat apabila pergi ke kubur. Nabi SAW ajar, Nabi suruh baca bagi salam, Assalamualaikum ya ahli diyarin minal mu'minin wa inna insyaAllah bikum lahikun, sehingga akhir hadis. Tapi Nabi tak kata kau baca Fatihah dulu. Tak adalah mana-mana riwayat. So mereka tak setuju. Yang kedua, ini dua pandangan. Yang kedua kata no, mungkin Allah terima doa itu. Dia kata ada pahala, Allah terima
doa kita, pahala tu nak bagi kat mak kita, dapatlah kat mak kita. Nak bagi kat sahabat kita, dapatlah kat sahabat kita. Kemungkinan itu ada. So sebahagian para ulama mereka tak bangkang sangat kerana takut kemungkinan itu ada. Allah mustajabkan doa. Tetapi Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi sebut dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, satu perkara dengan syarat, dia kata benda ni tak diupah. Upah maksudnya orang tu baca kerana nak dapat duit. Macam sekarang gua keluar borang bila bulan puasa, satu kepala 150. Ada kepala ikut package juga, macam masuk IJN juga package bagus kan, tu masuk hotel juga package kan, 300, package yang 700, 300. Ada package 300, 150 satu kepala. Bila dia baca untuk dapat duit, dia tak ada pahala. Bila dia tak ada pahala, macam mana dia nak kata Allah jadikanlah pahala yang kami baca ni untuk fulan dan fulan? Arab kata faqidu syait la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, tak memiliki sesuatu, dia tidak dapat memberi. So kita tak memiliki, kita tak ada pahala. Kita dah dapat, orang yang baca Quran kerana nak dapat duit, dia tak dapat pahala. Macam mana dia boleh ambil duit tu, dia janji aku hantar pahala? Macam mana you confirm you hantar pahala? Siapa postman, siapa yang tak tolong sign macam kita hantar barang, ni sign dah barang, barang sampai. Kalau orang tu baca Fatihah, dia minta supaya Allah bagi pahala itu kepada si mati, saya rasa umumnya kita tak boleh bangkang lah kemungkinan Allah bagi. Tapi bila dia kutip duit, ini menyanggahi fatwa yang disebut. Yang kedua, ia akan create eksploitasi agama. Ini saya selalu sebut, sesiapa yang lihat sejarah perkembangan agama, sejarah Protestan, antara sebab Martin Luther bangkit menentang Katolik dan apa yang diamalkan oleh Pope di Vatikan, kerana mereka mengeluarkan satu surat dipanggil indulgences. Indulgences ini digunakan risalah pengampunan dosa. Dalam bahasa Arab dia panggil Risalatul Ghufran, iaitu risalah untuk pengampunan dosa. Jadi oleh kerana dia masa tu nak buat satu bangunan Saint Peter di Vatikan, mereka nak collect duit, maka keluarkan satu surat, siapa yang ingin selamatkan keluarga dia daripada neraka, maka siapa bayar, maka nama dia disign, dia diberi surat, seolah-olah borang pahala. Ini telah menyebabkan tercetusnya satu mazhab di dalam Kristian, kerana golongan priest, golongan padri telah menggunakan kesempatan ini untuk mengumpul kekayaan. Akhirnya wujudnya mazhab Protestan di dalam Kristian, dalam Christianity. Malangnya tiba-tiba ia muncul di kalangan orang Islam beberapa ratus tahun kemudian. Mari bulan Ramadan keluarkan borang. Saya tahu sebagian, saya tak mau sebut ustaz-ustaz yang saya kenal, 40,000, 50,000 sekali bulan Ramadan sekali dia buat. Dia hire 3-4 orang student Ma'at Hafiz, kononnya tolong baca Quran. Kemudian siapa yang nak baca, letak senarai nama, borang, isi nama barang. Dia kesialah ke ayah kita, mak kita, isi nama mak kita, ayah kita. Kemudian dia kata, Allahumma ja'al sawaba ma qara'na lihaula. Tum, dia tepuk sekali. Ya Allah, jadikan pahala kami baca ni kepada semua mereka yang namanya tercatat di dalam borang ini. Demikian mereka membuat duit untuk satu orang, RM300 satu kepala, 10 orang 3,000. Kadang-kadang mereka dapat 100 orang, 200,000 orang, dan mereka telah mempunyai kekayaan yang besar sebagian orang dengan menjual nama Quran. Ya'tu 'alan nas, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya'tu 'alan nas zamanun unasun yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Akan datang, Nabi kata iqra'ul Quran qabla an ya'tiya zamanun unasun yaqra'una iqra'ul Quran wasallallahu qabla an ya'tiya zamanun unasun yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Bacalah Quran dan minta pada Allah, kerana nanti akan datang pada satu zaman orang yang baca Quran tapi minta duit ke orang ramai. So berhati-hati dengan hal ini. Kita tak, orang kata dia orang ni duk kata tak sampai,
Soal sampai tak sampai kita letak put aside. Kita kata ini ada pandangan dua di kalangan para ulama. Tetapi mengambil kesempatan dengan mengkutip duit seperti yang dilakukan sekarang online. Online. Siapa yang nak selamatkan keluarganya, online. Selamat dapat kat ustaz ni. Dan orang awam tentu tak berani kritik sebab ustaz, tapi saya insya-Allah kritik. Ustaz Khairul boleh kritik. Orang awam pun boleh kritik. Bukan semua ni bukan suci. Bukan lahir ada dari tulis ustaz. Kita mesti bertanya kepada mereka, kenapa duit ni diambil? Dan saya nak sebut, panjang bab ni. Saya nak sebut apa yang disebut oleh Za'bah. Za'bah ada satu buku dia. Ini tentang pemikiran agama. Dulu buku ni diharamkan, di Perak diharamkan. Zaman hidup kebanyakan golongan revivalist, reformist, buku-buku mereka diharamkan. Termasuk Za'bah yang dianggap sebagai tokoh pendeta Melayu. Mufti Perak, bukan Mufti Perak sekarang, pada zaman Za'bah mengharamkan buku Za'bah. Tapi apabila Za'bah sudah tidak ada, buku Za'bah telah dicetak oleh Dewan Bahasa dalam 3 bahasa, in English, in Malay, bahasa yang asal, dalam tulisan Jawi dan di dalam tulisan Rumi. Buku tu tajuknya Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri. Za'bah tulis. Za'bah cerita tentang bagaimana cara orang Melayu mengamalkan agama yang kadang-kala menyebabkan orang Melayu itu tak mampu pergi ke hadapan. Kata Za'bah, antara yang dia kata, orang Melayu ni diajar tidak tahu berdiri di atas diri sendiri. Kalau dia nak berniaga, orang tak bantu, dia tak boleh berniaga. Kalau sekiranya dia nak belajar, anak dia nak belajar, orang tak bagi bantuan, anak dia tak boleh sambung belajar. Itu dalam kehidupan. Sehinggalah kata Za'bah, di dalam urusan agama mereka diajar dengan cara yang mereka tidak boleh bangun diri mereka, sehingga mati mereka. Pahala mereka pun mengharapkan sedekah kul huwallah orang lain, kata Za'bah. Tidak mereka fikirkan untuk mereka beramal sendiri, sehingga mati pun harap orang hantar pahala, bukan nak bawa pahala dia pergi. Ni Za'bah kata, marah dia, bukan saya betul cerita aja. Itulah cara pengajaran yang seperti itulah, kata dia, yang menyebabkan orang Melayu tak mampu berdiri sendiri. Bukan saja hidup bergantung ke orang, mati jumpa Tuhan pun tunggu pahala orang. Ni kata Za'bah. Ketika dia kata buku dia diharamkan, tapi hari ini dicetak semula. Tapi apa yang Za'bah kata itu benar. Kerana akhirnya praktis agama di kalangan orang Melayu telah melambatkan mereka bangun. Tapi alhamdulillah lah kebelakangan ni dengan kesedaran, dengan apa, alhamdulillah kita dah bangun. Tapi ini perlu diambil kira apa yang Za'bah sebut sebagai pendeta Melayu. Bukan soal sampai tak sampai, saya bagi tahu sampai tak sampai ada 2 pendapat tadi. Tapi soal bagaimana mengguna eksploitasi kepada perkara-perkara ini. Bahkan sebelum tu dalam syarah Aqidah Tahawiyah dia sebut, jika sekiranya keluarga si mati wasiat, gunakanlah duit saya ini untuk diberikan kepada orang yang membaca Quran untuk dia, maka kata dia wasiat itu batal, tak pakai. Dia sebut dalam kitab. Ini syarah Aqidah Ahlussunnah, Al-Aqidah Tahawiyah. Okey, ada soalan?